Rahim. Masya Allah, tuan-tuan boleh hadirkan diri. Izzat Isa, waalaikumsalam. Ramariam Ahmad, Masya Allah. Ahmad Nubli, Ayub Mujiyo, Muzakkir Syukri, Ruqiyah Hayat, Muda Fadli. Masya Allah, tuan-tuan boleh hadirkan diri. Masya Allah. Syahsam, Jazz Hasbullah, Masya Allah. Hadirkan diri, Masya Allah. Tuan-tuan boleh hadirkan diri supaya kita memudahkan perjalanan kita. Masya Allah. Masya Allah. Excellent. Kita berada Masya Allah dengan iman dan ihtisab, yakin pada janji. Ashraf Nur, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ashraf Nur ni daripada mana ni? Muhammad Ashraf ni, Ashraf Nur ni. So daripada Besut tuan-tuan beritahu. Muhammad Zikri, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Syafzal, Masya Allah. Siapa-siapa orang baru, tuan-tuan boleh kemukakan diri. Masya Allah, mudah untuk kita mengetahui perjalanan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi al-fatihina bihadiyihim ila al-haqiqatil majaza. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam nadarallahu imra'an sami'a maqalati wa wa'aha summa addaha kama sami'a rubba muballighin aw amin sami'in. Al-Gombaki atau Al-Fasimasi, okey. So malam ni kita sambung balik pada pengajian kita mengenai Al-Quran, iaitu mengenai kitab kelebihan Al-Quran dalam jilid ke-5 di muka surat 179, dalam bab yang kedua dalam kitab ini. Ini kitab tersendiri, iaitu kitab Fadail Quran. Dan sebelum ni kita baca hadis yang ke 2220, ya, tak silap saya, 2220, iaitu pengumpulan Al-Quran pertama yang dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang dibuat oleh, hadis tu kita dah baca, kita dah terjemah, cuma kita ada penerangan di muka surat 179. Ya, 179. Ya, Cik Hashim, ahlan wa sahlan. Masya Allah. As-Sabahi, Sabah bang. Al-Marudi, Marudu tu jadi Marudi lah. Al-Marudi lah. Dia tak jadi Marudui, Al-Marudi. Okay. Arselangongi, Al-Kelantani, Ar-Raiwindi. So dipanggil nisbati, ya, nisbah. Raiwindi, Selanggongi, Seri Petalingi. Okey. Allahu Akbar. Al-Kelantani. Jadi pada yang mana Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu, yakni dan peristiwa tentang Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu bila peperangan pertama berlaku, Putrajayai, gitulah. Tapi kalau dia panjang sangat, misalnya Bagwi,
Bakshur, dia ambil Baghawi saja. Bagshur jadi Baghawi saja dia ambil. Dia ambil tak. Kalau panjang-panjang lah, kalau dua pun dah. Al-Pasiri, Al-Pasir Mas lah. Okey, Al-Putraji, Al-Putraji, Al-Putrajayi, Al-Putrajayi. Okey. Okey semua. Al-Tajul Jabar. Mana pula Al-Tajul Jabar ni? Okey. Okey. Kita tak apa nanti. Al-Mishkati. Semua ni Al-Mishkati InsyaAllah. Al-Midraji. Pelajar Midrajul Fawatih. Al-Midraji. Semua saya akan panggilkan tuan dengan nama Al-Midraji. So nanti dapat sanad dengan nama Al-Midraji Ingat Al-Midraji. Kalau dapat sanad jadi Al-Midraji. Midrajul Fawatih. Al-Midraji Al-Midraji. Kalau Bukit Mahkota Al-Mahkoti Al-Mahkati. Okey. Al-Midraji insya-Allah. Jadi peperangan Yamamah, peperangan yang pertama yang dihadapi oleh Saidina Abu Bakar selepas mengambil pucuk pimpinan. Saidina Abu Bakar memegang pucuk pimpinan, berlakulah peperangan dengan mereka yang mengaku nabi palsu, iaitu Musallamatul Kazzab. Musallamah ni Kazzab, penipu besar. Al-Kazzab ni penipu besar. So dia tinggal di Yamamah. Maka peperangan itu peperangan Yamamah, kita namakan dia peperangan Yamamah. Masya Allah. Al-Midraji dah tu. Al-Fansuri Al-Midraji. Masya Allah. Abdullah Azli Al-Fansuri Al-Midraji. Masya Allah. Orang pertama. Shah Alam clear. Okey. Syafiq Aiman Roslan. Al-Shah Alami. Al-Shah Alami. Al-Alami. Al-Shah Alami. Okey, Yamamah ialah sebuah bandar, sebuah pemerintahan Saidina Abu Bakar. Dalam semasa pemerintahan Saidina Abu Bakar, beliau menghantar satu kumpulan tentera yang dipimpin oleh Saidina Khalid radhiyallahu anhu untuk memerangi golongan murtad yang diketuai oleh Musallamah. Dalam peperangan tersebut, ramai para hufaz, yakni para hafiz Al-Quran yang menyimpan Al-Quran di dalam dada telah terkorban. Di dalam dada jadi lebih kurang jumlah yang terkorban di situ lebih kurang 700 orang para hufaz, yakni mereka-mereka yang menghafal Al-Quran. Sebab itulah Sayyidina Umar telah berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, mematakan penting bahawa Quran ini dimushahkan, yakni dimushahkan Al-Quran ini. Maknanya ditulis dalam sebuah buku yang dulu berselerak dan ditulis di mana-mana sahaja, dan tetapi kesemuanya Al-Quran itu berada di dalam dada. Jumlah yang terkorban syahid ialah 700 dan ada pendapat mengatakan sampai 1200. Bilangan banyaklah para hufaz tadi meninggal. Melihat akan keadaan runcing ini, Sayyidina Umar berfikir adalah baik jika diselamatkan Al-Quran daripada hilang, dan tidak munasib bahawa untuk memelihara Al-Quran hanya bergantung, tak sesuai bahawa untuk memelihara Al-Quran hanya bergantung pada hafazan para hafiz sahaja. Bahkan amanah yang besar yang berada di dalam dada mereka hendaklah dipelihara, diselamatkan dan dihimpunkan dalam sebuah mushaf. Beliau telah membentangkan cadangan beliau kepada Sayyidina Abu Bakar yang merupakan radhiyallahu anhu, yang merupakan khalifah pada waktu itu. Pada awalnya Sayyidina Abu Bakar berasa berat sebagaimana dalam hadis tadilah untuk melakukan, namun setelah itu beliau bersetuju dan memanggil Sayyidina Sabit
untuk melaksanakan tugas yang besar ini. Wa qad kunta taqtubul wahya. Maksudnya ialah kamu selalu menulis wahyu yang turun kepada Nabi. Di antara Departemen Al-Quran telah kita katakan Departemen Al-Quran ni ialah ada 14 sahabat dan yang diketuai oleh Zaid bin Sabit lah. Terdapat ramai lagi sahabat yang menulis wahyu dan jumlahnya 24 orang, antaranya ialah Khulafa' Rashidin lah. Khulafa' Rashidin pun juga yang menulisnya. Maksud Sayyidina Abu Bakar ialah kamu mempunyai sifat amanah dalam mengumpulkan wahyu dan menulisnya. Baginda, bagaimanakah bentuk penulisan dan pemeliharaan Al-Quran pada zaman baginda? Pada zaman baginda macam mana bentuk pemeliharaan Al-Quran? Sebab zaman kita di dalam mushaf dah ditulis selepas itu. Jadi macam mana bentuk penulisan dan pemeliharaan Al-Quran pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam? Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam keseluruhan Al-Quran telah ditulis tetapi tidak dihimpun dalam sebuah mushaf. Dah tulis dah, cuma tak dihimpun dalam sebuah mushaf. Maksudnya dalam sebuah kitab macam ni, dalam sebuah mushaf ni, dalam kitab macam ni tak ditulisnya. Okey. Dia macam tak nampak kan? Warna hijau, cantiklah kitabnya. Okey. Bahkan terdapat pelbagai cara penulisan. Ada yang ditulis pada pelepah tamar, ada yang ditulis di atas batu-batu putih, ada yang ditulis di atas tulang-tulang dan lain-lain. Kenapa ditulis begitu? Apabila Al-Quran diwahyukan, diturunkan, maka Nabi akan menyuruh para khatib, yakni penulis wahyu, untuk menulis semua ayat yang diturunkan. Selepas Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menyatakan pandangan beliau kepada Sayyidina Abu Bakar, maka semua ayat-ayat yang ditulis itu dikumpul dan ditulis dalam lembaran-lembaran. Dalam lembaran lah. Dulu tulis atas ni. Maka zaman kedua tu ditulis, zaman Nabi ditulis atas berbagai-bagai keadaan. Lepas 7 tu ditulis atas lembaran. Tertib Al-Quran yang didapati pada zaman sekarang tidak sama seperti tertib di zaman Nabi. Bahkan ianya dilakukan oleh sahabat dengan ijtihad mereka. Selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, semua tertib ayat-ayat Al-Quran ditulis di hadapan Nabi. Semua Quran tu tulis depan Nabi. Tak. Sebab Nabi kena tahu, sebab benda penting. Al-Quran ni adalah satu benda penting. Sebab tu kita kena tunjuk. Sebab tu kalau kita buat apa-apa dalam, kita mesyuarat ke, kalau kita dalam dakwah ni, kita tajwiz dulu. Maknanya kita rancang apa semua, kita duduk 4-5 orang. Kita ada tajwiz dan tanfiz untuk kita nafiskan sesuatu perkara tadi. Tajwiz ni kita rancang. Okey, rancang ni dia ada department dia lah. So dia ada lajnah dia. Dia ada lajnah dia. So dalam lajnah dan di madrasah kan kita ada mudir. Sepatut kita ada lajnah pelajaran, lajnah peperiksaan, lajnah pelajaran. Lajnah pelajaran ni dia memikirkan tentang kitab dan lajnah peperiksaan, semua peperiksaan, lajnah counselling. So dia banyak-banyak department tak adalah. So sebelum datang mesyuarat, setiap department ni dia ada mesyuarat, tapi keputusan tak lagi. Kita panggil dia tajwiz. Jadi kalau dalam dakwah kita bawa dia dalam tajwiz. So kita bincang dalam tajwiz. Kita bawa umur. Mesyuarat ni kita bawa umur. Mesyuarat, apa maksud mesyuarat? Ialah perkara yang nak dimesyuaratkan. So apa perkara yang nak dimesyuaratkan? Kita bentang. Bila kita bentang, kita bawa umur, iaitu kita bawa perkara-perkara yang kita panggil dia agenda mesyuarat. So kita bawa dulu dalam tajwiz. Dalam tajwiz ni perangkaannya, kalau mengikut
Kalau mengikut sekolah dan di universiti dia lain sikit sebenarnya, benda tu atas penamaan saja. Jadi kita dalam dakwah kita tajwiz. Tajwiz ni kita bincang. Department ni akan bincang, jadi lajnah ni akan bincang. Jadi mana lajnah ni akan bincang, lajnah ni akan bincang. Kalau sekolah kita panggil lajnah lah. Jadi orang-orang kumpulan-kumpulan ni akan bincang apa permasalahan dia. So apa bentuk dia dan apa persetujuan dia. Dan apabila dah kita setuju seseorang yang nak melaksanakan dan ambil tanggungjawab, kita pun letak beberapa orang. Untuk ni dalam persetujuan tajwiz. Dia panggil tajwiz. Tak mesyuarat lagi, dia panggil mesyuarat untuk merancang dulu. Kita kata okey, nak putus satu benda, kita kata ni 3 orang yang kami rancang, yang kami cadangkan. So kecil-kecil yang kami cadangkan. So barulah dia akan masuk tu department dia. Department tu dia rancang. Lepas tu dia akan masuk ke tajwiz. Semula department mesyuarat dulu. Department akan bincang, bahas apa semua. So dia akan bahas sekali lagi di tajwiz. Ini dia ada department kecil-kecil kan, department tashkil dia ada orang-orang dia. Pengeluaran dakwah tu tashkil dia ada orang dia, dia bincang siapa kena buat. Sebab dalam tashkil ni pula kita ada cawangan, dan setiap cawangan ni kita kena tahu. So orang atas kena tahu. Besar sebenarnya, pening kepala juga dalam pemesyuaratan ni. Jadi kalau orang yang biasa duduk dalam mesyuarat lah. Kalau orang tak biasa, kita kena biasa dulu. Sebab tu kalau kita tertinggal satu hari, so kita telah tertinggal jauh. Kita kena duduk 2 hari dulu, baru kita duduk bincang bab ni. Sebab tertinggal sehari, perjalanan begitu laju. Begitulah dalam dakwah dan sebagainya, perjalanan itu. Jadi dia ada department. Okey, dia ada department. So department ni akan mesyuarat. So department ni dia ramai lah, amlah dia, pekerja dia. So dia ada orang tanggungjawab lah. So 2-3 orang tanggungjawab akan wakil kepada tajwiz untuk kita duduk sebelum kita pergi tanfiz, sebelum kita buat keputusan. So bila tajwiz, tajwiz dah setuju dah department bincang, lajnah bincang, masuk dalam tajwiz wakil-wakil sahaja daripada department, wakil-wakil daripada department. Tuan-tuan ni faham ke? Tuan-tuan kalau pekerja pejabat tahulah, tapi kita buat dakwah ni macam tu, macam mana yang Nabi buat dulu. Perancangan yang dibuati oleh Nabi SAW. So dia ada macam inilah department Quran ni, dia dah ada department Quran, dibawa kepada Sayyidina, ditajwizkan. Jadi bila tajwiz setuju, barulah kita buat last third tu, kita masuk ke keputusan untuk tanfiz, untuk pelaksanaan. Tanfiz ni ialah untuk pelaksanaan. Kita masuk untuk pelaksanaan. Tanfiz lah, kita panggil tanfiz. Dalam dakwah satu orang yang akan buat keputusan, kita panggil faisalah untuk tanfizkan. Bila tanfiz itu pelaksanaan. So benda yang nak dijalankan kita kata nafiz. Benda yang nak dijalankan kita panggil nafiz. Nafiz sebenarnya nak nafizkan Al-Quran. Nak nafizkan Al-Quran, bukan nak tanfiz Al-Quran. Tanfiz tu sudah. So nak nafizkan sunnah Rasulullah, nak nafizkan. Misalnya ada golongan ulama yang nak nafizkan hukum hudud. Sebab hukum hudud dah ditanfizkan, nak nafizkan hukum hudud. Bukan tanfizkan hukum hudud. Kita buat keputusan, kita tanfiz. So bila pelaksanaan, kita panggil dia nafiz. Bila kita buat keputusan, kita tanfiz benda tu. Kita buat keputusan, tanfiz. Tapi selepas itu kita nafizkan dia. Macam mana nak menjalankan perkara tadi. Keputusan dah dibuat, tanfiz lah. Keputusan tu dalam tanfiz. Maksudnya kita telah buat tanfiz, kita telah buat keputusan. So keputusan itu nak diijrakan, nak dijalankan. Keputusan yang nak jalan itulah kita panggil dia nafiz. Kita nafizkan. Jadi ada golongan ulama yang nak nafizkan Islam. Ulama Islam nak nafizkan hukum hudud. Ni kita cara bincang begitu. Ada ulama pelaksanaan lah.
Tu tanfiz tu pelaksanaan. Pelaksanaan maksudnya tanfiz tu buat putus macam mana benda ni pelaksanaan ni dah putus dah pelaksanaan tu, siapa yang akan melakukan pelaksanaan tu. Jadi bila tanfiz dah dibuat, maka nak nafiz lah. Satu orang yang akan bila dah tanfiz, dah pelaksanaan tu dah buat, maka macam mana nak buat dia pada semua orang. So pelaksanaan tu lah kita kena tengok kebolehan, kemampuan masyarakat dan sebagainya. Okey, tapi tanfiz dan nafiz tu lebih kurang lah, sebab biasanya dalam dakwah kita guna tanfiz saja. So kita tak guna nafiz sebab pelaksanaan tu, sebab perkataan-perkataan ni dalam perkataan Arab dan kebiasaannya susah nak digunakan, dan yang nak sebut tu pun tak ta'awun tu ta'awun tu mufa'alah masdar sebagainya. Ta'awun, fu'alun, fu'aulun, fa'ailun, fa'aulun, tafa'ulun. Ta'awun dipanggil tafa'ulun. Tafa'ulun tu masdar bagi tafa'ul. Ta'awun, tafa'ulun. Okey. Jadi ta'awun dia bukan ta'awun, ta'awun, tafa'ulun wazan. Tafa'ala ya tafa'alu, tafa'ulan. Mana ta'awana ya ta'awanu, ta'awunan, fahuwa muta'awanun, fahuwa muta'awunun, fahuwa tafa'ulun, muta'awunun, tafa'ulun. Okey. Jadi kenapa apabila Al-Quran diturunkan maka Nabi akan menyuruh khatib? Okey. Tertib Al-Quran di zaman Nabi. Dah kita cerita dah. Apabila Sayyidina Jibril datang, tengok selepas Sayyidina Abu Bakar menyatakan pandangan beliau kepada Sayyidina Abu Bakar, maka semua ayat yang ditulis itu dikumpulkan dan ditulis di dalam lembaran-lembaran. Tertib Al-Quran yang didapati pada zaman sekarang tidak sama dengan tertib di zaman Rasulullah. Bahkan ia dilakukan oleh sahabat atas dasar ijtihad. Tertib maksudnya susunan yang ada ni, susunan Quran yang kita dapati, sebab penurunan Al-Quran daripada Iqra, surah Iqra suruh turun, sedangkan kita tak baca Iqra dulu, kita baca Fatihah, lepas tu kita baca surah Baqarah, dan kita akhiri dengan surah An-Nas di dalam juzuk amma. Di dalam juzuk amma kita dalam juzuk amma kita habiskan. Tapi baca ni kita susun ni kita susun yang susunan yang ada sekarang ini atas dasar dua. Dia ada dua keadaan. Satu, ijtihad yang telah dibuat oleh sahabat. Maksudnya sahabat yang menyusunnya. Tertib itu disusun oleh sahabat atas dasar ijtihad. Dan satu lagi satu ijtihad. Jadi tengok tertib, dia dapati tertib ialah ijtihad. Di zaman Rasulullah ijtihad. Selepas Rasulullah, semua tertib Al-Quran ditulis di hadapan Nabi. Apabila Sayyidina Jibril AS datang membawa wahyu, maka Nabi akan merintahkan masukkan ayat sekalian selepas ayat sekalian. Dia turunkan bukan satu surah panjang. Jadi turun ayat ni, Nabi kata ayat ni masukkan selepas ayat ni. Ayat ni masuk ayat 20. Dia tak letak 20 lagi. Dia kata ayat ni akan masuk kepada ayat ni. Sentence ni akan dimasukkan kepada sentence ni. Jadi apabila Jibril sekalian surah 5 ayat ini sekalian ayat sekian selepas sekalian ayat. Ayat sekalian dalam surah sekian. Surah pun dah ada dah. Cuma juzuk tak ada. Dia panggil ayat sekalian. Dan supaya ia sama tertib yang terdapat di dalam Lauh Mahfuz. Daripada Lauh itulah Sayyidina Jibril membawa Al-Quran ke dunia mengikut masa dan kepentingan. Maka tertib
turunnya Al-Quran tidak sama tertib penyusunan Al-Quran yang kita dapati sekarang. Kita dapati sekarang tak samalah. Tak sama, dia panggil satu dua saja. Satu dia panggil ijtihadi, satu lafaz lagi. Yang apa ni, yang Nabi beritahu tu ni, lupa ni. Yang Nabi tu, yang sahabat-sahabat tu ijtihadilah. Okey, sebenarnya Jibril akan mengkhatamkan sebuah Al-Quran dalam bulan Ramadan mengikut tertib nuzul Al-Quran, bukan tertib susunan yang ada pada zaman sekarang. Jibril yang baca tu macam mana turunnya wahyu. Pada tahun sebelum kewafatan Nabi, Jibril alaihissalam telah mengkhatamkan 2 kali bacaan Al-Quran yang tidak dibaca macam tertib sekarang, tapi tertib yang mana diturunkan peringkat. Begitu. Okey. Lam ajid ma'a ahadi ghairihi. Aku hanya menemui bahagian terakhir daripada surah Taubah yang ditulis yang ditulis oleh Sayyidina Khuzaimah. Maksud ayat ialah menemui bahagian yang ditulis. Ini bukan bermaksud hanya Sayyidina Khuzaimah sahaja yang mengetahui dan menghafal bahagian tersebut. Tidak sahabat yang lain, kerana para sahabat yang hafiz Al-Quran, mereka sememangnya menghafal keseluruhan Al-Quran, sebagaimana keseluruhan Al-Quran berada dalam dada sahabat yang hafiz terpelihara. Begitulah juga bahagian terakhir daripada surah Taubah terpelihara di dalam dada hafiz. Misalnya Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Mu'az, Sayyidina Zaid bin Sabit, Sayyidina Abu Darda, semua mereka hafiz Al-Quran. Hafiz semua Al-Quran. Cuma dapati surah Taubat ni ialah dari sudut penulisan, bukan penghafalan. Bukannya dabat bil qalam. Bukannya dabat bil qalam, dabat bil kitab. Penulisan pada kitab tak ada, penulisan pada hati itu semua ada. Pada akhir hadis ini dinyatakan bahawa Sayyidina Zaid mengikuti perintah Sayyidina Abu Bakar, dan apabila terhimpunnya Al-Quran pada seluruh terhimpunnya Al-Quran, maka seluruh sahabat ittifaq. Bila kumpul dah, sahabat bersetujulah, bersepakat dah. Apabila dikumpulkan, maka mushaf itu berada, mushaf tu lembaran-lembaran lagi lah, kumpul saja lembaran, tak susun lagi. Cuma ada tu surah-surah dah ada dah, surah-surah, ayat-ayat, surah ni semua surah 114 surah tu ada dah. Dalam 114 surah tu dah ada ayat masing-masing. Dalam lembaran-lembaran, dalam chapter-chapter, lembaran-lembaran lagi, tak diletak lagi dalam sebuah mushaf, cuma disusun dalam lembaran-lembaran sahaja. Lembaran maksudnya kita kata dia tak jilid lagi lah, tak jilid lagi, dia tulis atas lembaran sahaja. Kemudian selepas apabila berkumpul, maka seluruh jadi selepas beliau wafat, jadi Sayyidina Abu Bakar wafat, maka diserahkan kepada Sayyidina Umar. Kemudian selepas itu tauqifi, selepas beliau meninggal, maka diberikan kepada anak perempuannya, iaitu Ummul Mukminin Sayyidatuna Hafsah. Selepas itu Sayyidina Uthman menulisnya dalam satu mushaf yang sempurna, ditulis sebanyak 7 mushaf, dan 7 mushaf itu dihantar ke bandar-bandar. Ada 7 bandar kan, Yaman, dihantar ke Mekah, Madinah, Syam, Mekah, Madinah, Syam, Kufah, Basrah, lepas tu Bahrain dan Yaman. 7 semua tempat deh. 7 tempat, dan bersatu lagi bersama dengan Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman duduk kat Madinah lah. Maksudnya 7 tempat tu yang mana begitu. Okey. Itu maksudnya
Tengok tauqifi, ijtihad sahabat. Maksudnya ijtihad sahabat. Sebab tu dia kata dia ada dua, tauqif, mauqif. Mana tauqifi iaitu yang macam mana diberi kepada Quran, yang diberitahu pada Jibril. Lepas tu sahabat susun tertib cara itulah ijtihad yang dibuat oleh Sayyidina Osman. Sebelum ni tulis semua dulu. Okey. Ini penyusunan Al-Quran kali kedua oleh Sayyidina Osman. Kisah dia penyusunan kali kedua oleh Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-20, 22, 21. 22, 21. Okey. Penyusunan Al-Quran kali kedua oleh Sayyidina Utsman. Wa ana Anas bin Malik anna Huzaifah ibn Yamani qadima 'ala al-Utsman wa kana yu'ari ahla Syam fi fathil Arminiyah wa Azerbaijan ma'a ahli al-Iraq. فأفرغ الحذيفة اختلافهم في القراءة فقال حذيفة للعثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في كتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى الحبسة أن أرسلي إلينا بصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها الحبسة إلى العثمان فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن زبير وسعيد بن عاص وعبد الله بن حارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال العثمان للرهط القريشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم. ففعلوه حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد العثمان صحف إلى الحفصة وأرسل إلى كل أفق في المصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. قال ابن شهاب فأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أنه سمع زيد بن ثابت قال فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف قد كنا أسمع رسول صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فالتمسناها فوجدناها مع الخزيمة بن ثابت. الأنصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا على الله ما عاهدوا الله عليه الأحزاب فألحقناها في سورتها في مصحف رواه البخاري. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Sayyidina Huzaifah bin Yaman bertemu dengan Sayyidina Utsman. Pada waktu itu penduduk orang-orang Syam bersama orang-orang Iraq berjuang untuk menakluki kota Armenia dan kota Azerbaijan. Ni Azerbaijan ini sebelah Syam dah, dan sebelah Farsi dah. Jadi orang ajam dah lah. Sayyidina Huzaifah terkejut melihat perselisihan mereka di dalam kiraat yang dibaca. Beliau berkata kepada Sayyidina Utsman, "Ya Amirul Mukminin, perbaikikanlah keadaan umat ini sebelum mereka berselisih mengenai kitab mereka sebagaimana perselisihan yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi, dengan sebab itu mereka binasa." Maka Sayyidina Utsman menghantar utusan kepada Sayyidatuna Hafsah yang memegang yang memegang lembaran-lembaran yang telah dibuat di zaman Sayyidina Abu Bakar dan diserah kepada Umar dan diberi kepada Hafsah. Hantarkanlah lembaran-lembaran Al-Quran kepada kami supaya kami dapat menghimpunnya di dalam sebuah mashaf dijilidkan. Kemudian kami akan memulangkan semula lembaran itu kepada kamu. Lalu Sayyidatuna Hafsah radhiyallahu anha menghantarkan lembaran tersebut. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu memerintahkan Sayyidina Zaid bin Sabit
dan Zaid bin Sabit Al-Ansari. Tapi dia adalah ketua departmen, tapi oleh kerana Al-Quran diturunkan dengan lughah Quraisy, maka ada orang Quraisy mesti penting di dalamnya ahli lughah, iaitu Abdullah bin Zubair Zubari dan Sa'id bin As, Abdullah bin Haris bin Hisham. Lalu mereka menyalinnya dengan Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair, bukan Zubari, Zubair. Abdullah bin Zubair, Zubari pula. Abdullah bin Zubair. Apabila kalian Saudara Uthman berkata kepada tiga orang Quraisy itu, tiga, Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin As, Abdullah bin Haris bin Hisham, apabila kalian dan Zaid bin Sabit berselisih faham mengenai Al-Quran, maka tulislah mengikut lidah Quraisy. Hanya saja Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Quraisy, iaitu lidah Quraisy. Maka mereka menunaikan perintah itu, sehingga apabila mereka selesai menyalin lembaran-lembaran itu di dalam satu mashaf, maka mereka akan memulangkannya semula kepada Sayyidatuna Hafsah radhiyallahu anha. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu menghantar mushaf itu kepada setiap kawasan dan memerintahkannya supaya dibakar mushaf yang lain. Siapa ada selain daripada ni tak boleh lah, kena bakar semua. Ibnu Shihab rahmatullah alaih berkata, Hadrat Kharijah bin Zaid bin Sabit, adalah Kharijah bin Zaid, cucu kepada Zaid bin Sabit lah, anak kepada Zaid bin Sabit, cucu pada Sabit, memberitahu bahawa beliau mendengar Sayyidina Zaid berkata, iaitu ayahandanya, aku tidak menemui satu ayat daripada surah Al-Ahzab ketika kami menyalin mushaf. Tadi tak jumpa ayat ni mana. Aku sering mendengar Rasulullah membacanya. Rasulullah dah baca tapi tak tulis lagi. Rasulullah baca ayat ni, tak dengar. Kami mula mencarinya dan kami menemuinya, iaitu lembaran tersebut pada makna ayat itu di dalam lembaran yang ditulis oleh Sayyidina Khuzaimah bin Sabit. Adik-beradik dia juga, Khuzaimah bin Sabit, adik dia. Mudah nak cari. Ayat itu ialah minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Kami telah memasukkannya pada surahnya. Maksudnya kami telah masuk pada surah yang kami tak dapati. Hadis riwayat Imam Bukhari. Wa kana yughazi ahla Syam. Ada ikhtilaf, ada persisihan pendapat pada kalimah ahal. Adakah ia fa'il atau maf'ul? Subjek atau fa'il yang membuat, subjek yang dibuat, maf'ul. Jika ia subjek yang membuat, maka domir kana. Kana ni af'al nakisah. Af'al nakisah ni dia adalah satu fi'il yang tak cukup hanya dengan ism sahaja, dan dia memerlukan khabar. Jadi ism kana adalah marfu' dalam bentuk dhamma. Dhamma itu bukan menunjukkan marfu', bukan marfu' itu hanya dhamma. Dia ada 16 jenis. Dia ada 16 jenis dalam bentuk 9. 16 aksam dalam bentuk 9 jenis. Jadi marfu' tadi tak semestinya dengan dhamma, dengan alif pun ada, dengan waw pun ada, dengan alif pun ada, dengan waw pun ada, dengan waw ma qablaha maftuh pun ada, dengan ya ma qablaha maftuh pun ada. So dia keadaan-keadaan berbeza yang menunjukkan marfu'nya yang boleh menjadi ism kepada kana, dan ism kana itu i'rabnya marfu' dan khabar kana itu mansub. Okey. Di sini dia pakai kaedah sedikit. Jadi kana, kita balik pada situ balik. Jadi jika ia maf'ul, jika kana tadi, jika ia fa'il, kana yughazi ahlus Syam, kana yughazi ahlus Syam. Jika ia fa'il, maka domir kana, jika dia fa'il kepada yughazi,
maka domir kana ialah domir syan. Domir syan. Apabila kana domir dia huwa, yang kita panggil dia domir syan, domir tersendirilah. Dia tak ada kembali pada siapa-siapa kelebihannya. Kedua-duanya menatijahkan makna yang berbeza. Jika maf'ul domir kana kembali kepada Sayyidina Osman, jika kana tu Sayyidina Osman, kalau tidak kana tadi jadi kalau kana tadi fa'il, maka kana tu domirnya domir syam, bukannya Osman. Kedua-dua natijah makna yang berbeza. Jika taujih pertama Sayyidina Osman berada pada hukum maskut anhu, sesuatu yang mana terhenti daripadanya, tidak dinyatakan adalah dia menyertai peperangan itu atau tidak. Kana yughadi ahli Syam, adakah Osman tu menyertai atau tidak? Sebab dia maskut anhu jika makna pertama yang kita ambil rujuk tadi. Jika mengikut taujih kedua sebagai maf'ul, kana dhamir itu Osman, di situ Sayyidina Osman menyertai sendiri peperangan, menatijahkan bahawa penduduk Syam dan Iraq. Jika mengikut tarjih kedua, ia menatijahkan penduduk Syam dan Iraq, maka bersama-sama dalam melawan kerajaan Armeniyah dan Azerbaijan. Mula Al-Qari berkata taujih kedua lebih sesuai kerana Imam Sakhawi rahmatullah alaih berkata dalam syarah Ra'iah bahawa tentera Iraq dan Syam berkumpul untuk memerangi Armeniyah. Jadi dia ambil dalil lain pula. Kalimah Allama Kirmani rahmatullah alaih dalam syarah kepada kitabnya Bukhari, dalam syarah Kirmani dalam kitab Bukhari, dalam salah satu syarah pada kitab Bukhari, mempunyai taujih yang lain. Dia bagi penerangan secara lain. Beliau memilih taujih yang pertama dengan mengatakan dhamir kana kembali kepada Osman, namun beliau mentakwilkan kalimah yughazi di situ, mentakwilkan terpaksa, menotor dan mentakwil di sini. Di sini kalimah ini memberi makna di sisi beliau kalimah ini memberi makna yaghzu dengan tasydid zai, yughazzi, yughari jadi yughazzi, iaitu menyediakan yughazzi. Ghazza yughazzi, satu ghaza yughazzi, ghazza yughazzi. Dia bab taf'il, satu bab taf'il, satu ghaza yughazzi, bab mufa'alah. Bab mufa'alah dia makna dia menunjukkan sesuatu perkara yang lain, dan satu lagi bab taf'il pula, ghazza yughazzi, ghazza yughazzi, bab taf'il. So kalau kata bagi Imam Kirmani mengatakan bukan perkataan kana yughazi, tapi kana yughazzi dengan tasydid zai, iaitu menyediakan tentera. Beliau berkata dalam menerangkan ilah bagi takwil ini. So beliau pun kata sebab apa dia ilah dibagi dalil, sebab dah izkana Utsmanu yuhajjizu ahla Syam wa ahla al-Iraq li ghazwati hataini nahitaini wa fathihima. Maksudnya kerana Sayyidina Osman, beliaulah yang menyediakan kelengkapan ahli Syam dan Iraq untuk memerangi dua daerah dan menawannya. Dua daerah tadi. Jadi dalam riwayat yang lain dia jumpa, dia compare kan. Dia tak boleh dalam satu, dia kena compare yang lain. Jadi berkata qabla an yakhtalifu fi kitab ikhtilaf Yahudi wan Nasara. Kalimah ikhtilaf sebagai tashbih
di situ, menunjukkan kalimah ikhtilaf tu tashbih, iaitu dikuatiri oleh orang-orang Islam berselisih faham tentang Al-Quran, sebagaimana Yahudi dan Nasara berselisih faham tentang Taurat dan Injil. Maksudnya ialah sebelum ini orang Yahudi menokok tambah dan mengurangkan Taurat, orang Nasrani pula menokok tambah dan mengurangkan Injil bersesuaian dengan kehendak dan keinginan mereka. Maka perkara ini dikuatiri berlaku pada orang Islam. Sebelum orang Islam diuji dengan fitnah ini, maka hendaklah dibuat perancangan untuk menutup segala fitnah. Raddu zara'i, untuk menolak raddu zara'i, untuk menolak segala perkara yang buruk supaya tidak berlaku. Jadi oleh kerana dalam pemikiran dia kata nanti ikhtilaf ni nanti orang semua tafsir Quran, sebab Allah Subhanahu Wa Taala telah jadikan Quran inna nahnu nazzikra wa inna lahu lahafizun, sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan memelihara Al-Quran tersebut. Okey. Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, saya faham, Ustaz faham cuma tentang baris yang di atas tadi, penerangan dalam perenggan pertama dan perenggan kedua serta perenggan ketiga tadi tu tak berapa orang faham, tapi maksudnya berbeza-beza. Itulah ulama tengok hebatnya mereka untuk mencari dalil. Dalil mereka bukan akal, dalil mereka Quran, sunnah dan hadis-hadis yang didapati yang mana seumpama dengannya. Lepas tu kita beritahu satu-satu benda tadi, ulama tidak akan membuat satu keputusan. Ulama tidak akan membuat satu keputusan yang hanya bergantung kepada satu hadis secara zahir, tetapi sebelum membuat istimbat, menghukumkan perkara tu sunat ke, perkara tu haram ke, maka dibentangkan semua ayat-ayat Al-Quran yang ada sangkut paut dengan hadis tu, dan semua ahadis mubarakah, ahadis syarifah dibentangkan, dan juga dibentangkan akwal-akwal dari sudut nahunya, dari sudut nahu dan sarafnya, dan ditengok juga akwal-akwalnya. Barulah akwal-akwal daripada sahabat, iaitu hadis-hadis daripada salaf dan khalaf, iaitu daripada sahabat, yang kita panggil dia athar, athar yang didapati pada zaman tabi'in dan tabi'in. Okey, selepas itulah baru mereka mengambil istimbat sesuatu hukum. Mari mereka buat istimbat sesuatu hukum. Jadi bukan buat hukum tu hanya berdasarkan satu hadis semua jadi. Bila perbincangan tentang hadis dhaif, orang jahil bincang sama jahil, bombang. So dalil dia tak tahu mana, dia punya rujukan mana, rujukan dia mungkin Google, mungkin IG, mungkin itu dan ini, mungkin mengikut pendapat sains dan sebagainya. So jadilah sesuatu caca merbah sebab orang jahil. Sekarang dah orang pandai semua, dia rasa dia bijak. Bahas tentang hadis dhaif yang berlaku sebelum ni, bahas tentang hadis dhaif dah di kalangan anak-anak muda, ngaji pun tak, bukan mahir pun. Jadi bahas dia mengikut otak sendiri. So kata pandai, dia kata pandai beginilah. So tak apa, biarkan. Nak buat macam mana, nak terang. Dah orang rasa dia pandai, orang rasa dia bijak, jalan je lah. Apabila Sayyidina Huzaifah menzahirkan kerisauan beliau kepada Amirul Mukminin,
mukminin menyelidik dan mengumpulkan orang ramai lebih kurang 50,000 orang serentak. Zaifah ni takut dia kepada Osman ni. Dia kata, kalau jadi macam mana? Sebab pada zaman pemerintahan Osman radhiyallahu anhu, Islam telah tersebar kepada orang Ajam dan orang Arab. So, kalau orang Ajam nak baca macam mana lehja Arab, qiraat Arab, sebab itulah Osman mengekalkan satu qiraah sahaja, satu lugah sahaja, iaitu lugah Quraisy, untuk menyelamatkannya supaya tidak berlaku ikhtilaf di kalangan mereka. Begitu. Jadi serentak berucap di hadapan mereka, panggil 50,000 majma' yang datang. Dan aku mengetahui bahawa ada orang yang membaca Al-Quran, tetapi dia berkata kepada temannya, kiraat dialah yang paling baik. Dia kata, kiraat engkau nak banding dengan kiraat aku, boleh aku pandai tau. Orang dulu tak apa dia bahas, sebab dia orang ilmiah dan orang yang belajar dan orang yang tahu. Tapi kalau kita bahas, kita bukan orang ilmiah, mana kita tahu dasar mana, dari tempat mana kita ambil dan sebagainya. Maka, dan dia khilaf terhadap kiraat yang lain. Ikhtilaf, bila berlaku ikhtilaf tu dibawa dalam bentuk khilaf. Bila bawa khilaf, yes or no, dia kata hak dia betul, hak orang lain tak betul. Sedangkan benda tu adalah ikhtilaf, dua-dua betul, tapi oleh kerana dia terjihkan yang mengatakan dia yang terbaik, atas dasar itu dia telah bawa perkara tadi dalam bentuk khilaf. Walaupun dia tak kata khilaf, tapi seolah-olah dia telah bawa perkataan itu dalam bentuk khilaf, yang mana bila dah khilaf, dia yes or no, ya atau tidak, maka jadilah sesuatu yang kedua-duanya betul oleh kerana penterjihan sesuatu sebab oleh satu golongan, dan mereka ini terlampau gulu, terlampau berdoa. Kelantan kata gulu, terlampau taksub kepada satu golongan, maka golongan tersebut telah mentarjihkan caranya, yang mana itu sebenarnya ikhtilaf, tapi oleh kerana taksub dan mereka memperkenalkan kepada pengikut-pengikutnya, dan pengikutnya tadi tak faham apa, maka dia kata hak dia betul, hak orang lain tak betul. Dia sendiri tak kata pun, dia sendiri berlepas pun, tapi dia jolok orang lain. Dia sendiri ada dalil tu, dia tahu pun dalil orang tu, dia tahu pun dalil daripada Madin Maqabil, dia tahu dalil daripada orang yang bersetentang dengannya, sebab dia sama mahir. Cuma bila dia bawa pada pengikut dia, dia split. Dia putar, so, pengikut dia ni dah taksub dengan dia lah. Buat lah. Dia bila bergaduh, orang bawah bergaduh, orang atas dia suka ya. Begitu, sebab dia faham. Begitu. Jadi dia khilaf terhadap kiraat lain. Maksudnya dia khilaf, dia tak terima dah kiraat lain. Khilaf ni dia tak terima dah orang lain. Sebenarnya ikhtilaf tu satu yang terbaik, dan dia kata terbaik mungkin atas reason dia, atas dalil dia. Faham ke tak ni? Dia sebab tu dia berlepas tangan. Ya, Madudi dia Albana dia melepas tangan terhadap apa yang dia kata. So orang hak bawah dia tu tekannya. Orang hak bawah dia tu tekan, dia berlepas tangan, dia kata aku dah. Itu maksud berlepas tangan. Faham baru faham maksud berlepas tangan pada sikap sesetengah orang itu. So dia faham, tapi dia berlepas tangan lah. Dia kata aku tak tahu, tapi dia dah mempengaruhi orang tu, pengikut dia tadi. So pengikut dia fanatik dah pada dia, dan dia tahu hak dia buat tu. So dia pun
dia pun ambil jalan, aku ni berlepas tangan. Aku berlepas tangan daripada pendapat aku. Tapi bila sampai golongan pengikut, oleh kerana pengikut ni fanatik dan pengikut jadikan dalil dia. Pengikut ni jadikan dalil dia sebagai pegangan, yang mana yang dalil yang dipegang tadi, orang yang dipegang dalilnya itu berlepas tangan terhadap pendapatnya. Dah faham? Albani. Okey. Dia sendiri dia berlepas tangan. Kau ikut dia itulah yang agak ekstrim sedikit. Begitu. So konsep berlepas tangan, tuan-tuan boleh faham okeylah. Itu keadaan dia macam tu. So dia dah kata dia dah berlepas tangan dah daripada apa yang dia telah buat. Okey, so dia kata aku balik, aku tak bersalah. Aku ayat dah. Aku dah bagi tahu awal lagi dah. Aku dah bagi tahu awal dah. Dia sebenarnya benda ni bukan berlaku saja dalam agama, banyak benda lah. Hak bos ni dia tak bagi tahu kepada pengikut dia. Jadi bos sama bos dia faham dah. Dia bergaduh pun. Sebab tu bos sama bos tu dia boleh minum sekali. Dia tak bergaduh pun dia ikhtilaf. Bos sama bos ni, ayalah, maksud dia tak mahu bertanggungjawab lah. Dia kata aku tak boleh bertanggungjawab benda tu. Sebab tu dia berlepas tangan. Pun salah kat